mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah. Kita semua juga senantiasa berada di bawah perlindungan dan juga pemeliharaan Allah. InsyaAllah pada malam yang mulia ini, marilah sama-sama kita mulakan sesi majlis perkongsian ilmu dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Alhamdulillah bil qail fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya summa nunajjil ladzina taqaw. Surah Maryam ayat 71 hingga ayat 72 yang membawa maksud, dan tiada seorang pun di antara kamu, kata Allah, melainkan semua akan melaluinya. Semua dari kalangan kita akan melaluinya, melalui api neraka. Kita semua akan melalui api neraka. Itulah keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak dapat dihindarkan oleh mana-mana manusia. Lalu kata Allah, kami selamatkan golongan mereka yang bertakwa. Golongan yang bertakwa, golongan yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada azab api neraka. Salawatullahi wa salamuhu ala hazan nabiyil karim wa imamil mukhlisin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, permudahkanlah akan segala urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah, rungkaikanlah simpulan-simpulan yang terdapat pada lidahku. Yafqahu qauli, moga-moga para pendengar sekalian dapat memahami akan kata-kata serta ucapanku ini. Amma ba'd. Faya ibadallah minal muslimin wal muslimat ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan ashabul fadilah, tuan imam, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap. Seterusnya yang saya hormati lagi saya kasihi kerana Allah, yang berbahagia tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat, para tetamu Allah yang senantiasa dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Begitu juga tidak dilupakan kepada pengerusi, timbalan pengerusi bersama-sama saf kepimpinan surau At-Taqwa. Alhamdulillah. Pertama-tamanya puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Ta'ala
Kerana Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita nikmat yang amat besar, iaitulah nikmat Islam dan juga nikmat iman. Selain daripada nikmat Islam dan juga nikmat iman yang merupakan nikmat yang amat besar, Allah Ta'ala juga anugerahkan kepada kita satu lagi nikmat yang tidak kurang besarnya, iaitulah nikmat panjang umur ataupun nikmat hidup. Alhamdulillah kita masih lagi hidup pada hari ini sehingga kita dapat hadir ke surau At-Taqwa, kita dapat mendirikan solat maghrib secara berjemaah dengan sebab kita hidup. Kita alhamdulillah diberi kesempatan untuk duduk mendengar tazkirah kerana kita hidup. Begitu juga apabila kita masih lagi hidup, kita dapat menyambung ataupun melaksanakan kerja-kerja agama yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tuan-tuan sekalian, bila mana kita hidup, kita dapat melaksanakan amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidup ni tuan-tuan sekalian, bila mana kita mati, maka kita tak dapat buat apa dah, sebab kita mati. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kita kena senantiasa ingat kepada mati dalam keadaan kita hidup pun. Sebab ingat mati itu adalah merupakan muhasabah. Muhasabah. Sesungguhnya mati itu adalah menjadi rahsia Allah. 5 perkara yang Allah Ta'ala rahsiakan daripada pengetahuan hamba-hambanya. Salah satunya ialah bila nak mati. Kita tak tahu tuan-tuan sekalian, bila kita nak mati, kita tak tahu. Tak tahu kan? Kita tak tahu. Bila mana kita ni tahu kita nak mati, nescaya surau pun kita tak datang, kerja pun kita tak datang. Apatah lagi kita nak pergi shopping, sebab kita dah tahu kita nak mati. Kita betang sejadah di rumah kita, kita duduk atas tikar sejadah, kita solat, kita zikir, kita baca Quran atas tikar sejadah di rumah kita. Kenapa tak nak pergi keluar ke surau, bekerja, shopping? Aku nak mati besok. Nak mati besok ni, nak buat amal ibadah. Tak nak terkecuali walaupun sesaat, seminit, duduk atas tikar sejadah, semayang banyak-banyak, zikir, baca Quran. Tetapi kita tak tahu bila kita mati, kita nak mati bila. Ini adalah menjadi rahsia Allah. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datangnya ajal seseorang dari kalangan kamu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, Allah Ta'ala tidak akan awalkan, Allah Ta'ala tidak akan lewatkan, dan juga Allah Ta'ala tidak akan awalkan. Allah Ta'ala tidak akan lewatkan, maksud dia Allah Ta'ala siang kepada kita kan. Maka Allah Ta'ala pun panjangkan lagi. Tiba ajal, maka mati. Begitu juga tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala tidak berlewatkan. Termaktub di Lauhil Mahfuz. Lebih-lebih lagi bila mana kita berada di era pandemik, hari-hari kita boleh dengar orang mati, dapat berita kematian tuan-tuan sekalian. Sebab itulah pernah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan cerita bagaimana Rasulullah disekat, ditahan oleh seorang lelaki. Lelaki tahan Rasulullah. Maka lelaki ini tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Bila akan berlaku kiamat ni?
Ya Rasulullah, bila berlaku kiamat? Rasulullah tak jawab. Lelaki ini berulang kali tanya Rasulullah, bila berlaku kiamat? Adakah kiamat ini akan berlaku kepada umat Muhammad? Maka Rasulullah pun menjawab, kiamat akan berlaku, tetapi kiamat juga termasuk di dalam perkara yang menjadi rahsia Allah. Kita tak tahu bila akan berlakunya kiamat. Kita pun takut kiamat, tuan-tuan sekalian. Apabila berlakunya kiamat, langit bumi digulung, hancur lebur habis, tuan-tuan sekalian. Hancur lebur. Kalaulah kita dilanda ribut, tuan-tuan sekalian, terbangkan bumbung rumah, kita dah kata dah nak kiamat ni. Hujan lebat dah nak kiamat ni. Kiamat lebih daripada tu lagi. Maka kata Rasulullah, memang kiamat ini akan berlaku kepada umat Muhammad. Kita lah umat Muhammad. Kiamat akan berlaku. Tapi kita tidak tahu generasi mana. Sama ada generasi kita ke, selepas daripada kita ke, ataupun mungkin 10, 15, 20 generasi akan datang. Tetapi kiamat ini akan berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab Rasulullah, ya fulan, kamu kena ingat, kiamat akan berlaku, tetapi aku nak tanya kamu. Sepatutnya kamu jangan fikir bila kiamat akan berlaku. Yang sepatutnya ialah, apakah persiapan kamu untuk kamu berhadapan dengan kiamat? Apa persiapan kamu? Kamu nak berhadapan dengan kiamat, kiamat akan berlaku. Apa persiapan kamu? Adakah kamu melakukan perkara-perkara ataupun amalan-amalan yang istimewa? Kan? Semayang, kamu tambah daripada 5 jadi 10. Ataupun jadi 50. Ataupun kamu ni tak tidur, duduk semayang. Sebab nak kiamat. Adakah kamu puasa? Tak cukup bulan Ramadan. Kamu puasa setiap hari Isnin, setiap hari Khamis, ataupun tiap-tiap minggu kamu puasa. Tambah. Begitu juga dengan haji dan juga umrah. Lebih-lebih lagi umrah. Dia ulang banyak kali. Sedekah banyak-banyak. Tak ada. Biasa-biasa je. Kata lelaki ni, tak ada buat ibadat panik ya Rasulullah. Tak ada panik-panik. Macam kita bila mana ura-ura nak istihakan, apa nama, darurat ke apa, PKP. Panik kita. Beli beras, beli gula, beli gandum, beli biskut. Panik. Begitu juga dengan lelaki ni. Adakah kamu buat amalan-amalan yang panik? Mana amalan istimewa? Tak ada ya Rasulullah. Tak ada rasa panik apa, biasa-biasa je. Solat biasa-biasa, puasa pun biasa, buat amal zakat pun biasa, buat amal umrah haji pun biasa, sedekah pun biasa-biasa je. Cuma bagaimana di dalam hati aku ini tidak ada lain yang aku lebih sayang kecuali Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta sadaqta wa ahbabta. Di hari akhirat kelak, kata Rasulullah, kamu akan bersama dengan orang-orang yang kamu sayang. Kamu akan bersama dengan Allah dan kamu akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita tak sayang kepada ahli keluarga kita. Bukan kita tak sayang kepada ibu apa kita. Bukan kita tak sayang kepada suami kita, kepada isteri kita, kepada anak-anak kita. Kita sayang. Tetapi yang lebih kita sayangnya ialah hakikat sayangnya sebenar. Sayang kepada Allah. Sayang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, barulah kita sayang kepada makhluk-makhluk. Yang disebut sebagai ibu bapa, suami, isteri, anak-anak. Begitu juga dengan mati. Mati ni semua kita akan mati. Cuma apakah persiapan? Persiapan apa dia? Amalan sebagai contoh.
amalan soleh, amalan kebajikan kita untuk persiapan, untuk persediaan kita nak mati ni. Kalau ditanya sekarang, adakah kita nak mati? Kita tak nak mati. Tuan-tuan tanya, saya sendiri pun tak nak mati. Sebab apa? Bekalan amalan tak ada, tak cukup. Tuan-tuan sekalian, memanglah tak akan cukup amalan kita. Kalau kita dipanjangkan umur 1000 tahun sekalipun, tidak akan cukup umur, tidak akan cukup amal ibadah kita. Dipanjangkan 1000 tahun, kita nak buat amal, tak cukup, tuan-tuan sekalian. Sebab itu bila mana kita buat amal ni, kita nak kena ikhlas. Tak apa, sikit pun tapi ikhlas. Kita buat amal sikit, ikhlas. Kalau kita buat banyak, ikhlas lagi elok. Sebab setiap amal kita ini akan diangkat ke langit sebagai proses. Amalan kita itu diterima oleh Allah. Dia akan naik ke langit, tuan-tuan sekalian. Jadi kita kena ingat bahawasanya amalan-amalan ini akan hilang. Semayang kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, umrah kita, sedekah kita, baca Quran kita akan hilang. Mungkin dia akan naik sampai langit yang pertama, hilang. Tak sampai langit ketujuh. Langit pertama hilang. Ataupun setakat dia naik sampai pucuk kelapa aja, hilang. Setakat tu je. Ataupun yang paling sedihnya ialah tak sampai sejengkal. Amalan kita naik tak sampai sejengkal, hilang. Hilang. Sebab apa? Sebab tidak ikhlas tadilah. Bila mana kita nak bincarakan tentang amalan yang diterima oleh Allahnya ialah yang ikhlas. Kita sedihlah bila mana amalan tak sampai sejengkal pun naik. Tu hilang. Tak naik sampai ke langit. Tak naik sampai ke Sidratul Muntaha lah kan. Atas sekali ni. Ada amalan daripada bawah naik langit pertama, kedua, menembusi setiap langit. Menembusi setiap lapisan langit seperti peti, seperti kilat. Amalan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan sekalian, saya nak pesan kepada saya dan para jemaah sekalian, nak cerita bahawa nikmat hidup ini adalah nikmat yang sangat besar, tuan-tuan sekalian. Nikmat panjang umur ni, kita manfaatkanlah. Selagi mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi panjangkan umur kita ni, tuan-tuan muslimin, para pendengar sekalian. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain. Amin. Tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian, alhamdulillah, sebagaimana yang dijanjikan dan papan dalam iklan mungkin grup surah At-Taqwa ini, pada malam ininya ialah tazkirah atau kuliah maghrib saya ialah kitab nasihat agama dan wasiat iman. Yang ada kitab boleh buka. Yang ada buku ni dia boleh buka dalam muka surat 8. Tuan-tuan sekalian, boleh buka muka surat 8. Ataupun sedikit saya nak baca intro muka surat 7. Jadi kitab ini, tuan-tuan sekalian, nasihat agama dan wasiat iman ini adalah satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad ini adalah seorang ulama yang alim, ulama yang sangat hebat daripada Yaman. Habib Abdullah Al-Haddad ini seorang ulama Ahlul Bait, keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara di dalam intro dan juga kata-kata alwan, Habib Abdullah Al-Haddad, tuan-tuan sekalian, bagaimana Habib Abdullah Al-Haddad dia bawa datang satu hadis. Hadisnya berbunyi, Rasulullah bersabda, ad-din an-nasihah. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabih wa li rasulih
wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Atau kama qala, sesuai dengan nama kitab ini, Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Jadi maksud hadis tadi ad-din an-nasihah. Agama, yakni agama Islam itu adalah merupakan nasihat. Agama Islam itu sendiri agama nasihat, tuan-tuan sekalian. Maka sahabat ni bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nasihat itu kepada siapa?" Nasihat itu kepada siapa? Maka jawab Rasulullah, nasihat itu adalah kepada Allah. Tuan-tuan sekalian, kenapa nasihat itu kepada Allah? Allah Ta'ala perlu kepada nasihat ke? Allah Ta'ala perlu kepada nasihat ke? Tak perlu. Yang perlu kepada nasihatnya adalah kita. Kita yang senantiasa nak kena nasihat, yang nak kena ingat. Allah tak perlu. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran untuk kita ambil nasihat daripada Al-Quran. Apa pula Allah Ta'ala? Rasul sebutkan, nasihat ni untuk siapa? Rasul kata, untuk Allah. Sebenarnya, nasihat itu adalah untuk kita kembali kepada Allah. Kan? Bagi nasihat supaya kita kembali kepada Allah. Nasihat kepada Rasulullah, kita juga kembali kepada ajaran-ajaran dakwah dan juga perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat tu kita buat banyak amalan-amalan sunnah. Itu maksud kepada Rasulullah. Begitu juga nasihat tadi kepada Al-Quranul Karim. Banyak perintah-perintah dan juga larangan-larangan daripada Al-Quran. Itu dia. Itu maksud dia. Begitu juga tuan-tuan muslimin, para pendengar sekalian, nasihat tadi kepada para pemimpin kaum muslimin. Supaya pemimpin ini kepada kaum muslimin, pemimpin yang adil lah. Pemimpin yang adil, al-adalah kan. Jadi bila mana kita sebut pemimpin, kita tak payah pergi jauh. Kita bayangkan kita ini adalah pemimpin. Kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, atau kama qala. Setiap kamu ni adalah pemimpin. Kita pemimpin dalam keluarga kita. Kita pemimpin kan. Kita ada keluarga, kita pemimpin. Kita pemimpin komuniti, kita pemimpin surau, kita pemimpin masyarakat, kita pemimpin negara. Kan? Itu peringkat yang peringkat yang luas lah kan. Jadi nak cerita bahawasanya kita semua adalah pemimpin, dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan bertanggungjawab di atas pimpinan yang kita pimpin. Kita sendiri pun Allah Ta'ala akan tanya, dan juga orang-orang yang berada di bawah pimpinan kita. Orang-orang yang berada di bawah pimpinan kita pun Allah Ta'ala akan tanya. Isteri kita, apatah lagi saudara mara kita, tuan-tuan sekalian, di bawah pimpinan kita. Kalau kita wakil rakyat, lagilah. Kalau kita tu imam pun sama juga kan. Kalau kita pemimpin di sini pun, kita akan ditanya. Jangan sampai ada dari kalangan jiran juga kan, akan dipertanggungjawablah. Baik. Begitu juga nasihat kepada orang-orang awam supaya taat kepada Allah, kepada Rasulullah, kembali kepada Al-Quran, dan juga taat kepada pemimpin yang adil. Memanglah kita nak cerita tentang keadilan itu. Allah Ta'ala sebutkan manusia tidak akan dapat berlaku adil. Tak akan ada keadilan kecuali al-adalah al-ilahiyah. Keadilan yang mutlak adalah keadilan Allah. Manusia tidak akan dapat berlaku adil. Kalau dia kata saya akan berlaku adil, itu hanya omongan lah. Itu hanya percakapan sajalah kan. Manusia tidak akan dapat berlaku adil, tuan-tuan sekalian. Keadilan adalah Allah Subhanahu Wa Taala.
Baik. Itu mukaddimah daripada pengarang kitab Al-Imam Habib Abdul Al-Haddad. Saya teringat bagaimana ada Syekh, bila mana dia ada baca kitab ni saya follow Ustaz Nuruddin Banjari Al-Makki ketika berada di Mesir dulu. Belajar dengan Syekh Nuruddin sebab Syekh Nuruddin dia bercakap Melayu. Dia baca kitab Arab tetapi dia terjemah bahasa Melayu. Ustaz Nuruddin pernah datang sini kan? Jadi kalau belajar dengan Syekh Arab memang alhamdulillah lah ada keberkatan, tapi fahamnya tak sebagaimana kalau dengar Syekh Melayu. Syekh Nuruddin ni memang dia faham bahasa Arab, dia terjemah, dia hurai. Alhamdulillah. Saya follow Ustaz Nuruddin ni 4 tahun masa di sana. Waktu cuti kami follow. Sahabat-sahabat ustaz kat sana yang daripada keluaran pondok, mereka sambung kat sana, mereka alim. Baca kitab, maka kita follow lah. Sebab kita tak pandai, kita follow je lah. Alhamdulillah. Ada manfaatnya ni. Jadi bagaimana Syekh-Syekh tersebut, kalau kita nak tahu ni Habib, ni baka Said kan. Kalau kita nak tahu betul-betul baka dia ni baka Said kan. Kalau baka Said yang betul, yang tulen, kalau berjumpa dengan singa ataupun harimau, singa harimau tidak akan terkam, tidak akan makan, tidak akan gigit. Singa harimau dia tahu ini betul-betul baka Said yang tulen. Singa akan tunduk. Kalau kita kan jenis ada baka Habib ke Said, kita cuba dulu nak test aku ni baka yang tulen ke tak. Cuba. Kita pergi berjumpa dengan harimau dengan singa tu, kalau terkam, kita tak toleng lah. Kita tak toleng. Kalau betul-betul toleng, memang singa harimau memang dia akan hormat. Ini baka Rasulullah ni. Ini keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukti, mereka tahu. Tapi hak lah ni tak tahulah, insya-Allah kan. Hak toleng jugalah tu. Baik. Jadi tuan-tuan muslimin, para pendengar sekalian. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, sebenarnya apakah tujuan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita khalifah atas muka bumi? Jelas. Sebagaimana Allah Taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Kan? Tidak aku jadikan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Okey. Sebelum nak membicarakan tentang hal takwa tadi. Tajuk yang pertama. Tidak aku jadikan jin dan juga manusia. Kenapa Allah Ta'ala sebut jin dan juga manusia? Kan? Kita kena ingat tuan-tuan sekalian. Jin ni, tidak semua jin ni jahat. Jin ni baik. Ada yang jahat, tapi ada jin yang baik. Ada jin ni dia ahli syurga. Kan? Ada jin ahli neraka. Walaupun kalau kita kaji penciptaan jin dijadikan daripada api, sama juga kejadiannya dengan syaitan. Syaitan pun jenis dicipta daripada api. Kan? Jin pun daripada api. Iblis tu bapa syaitan, mak syaitan. Kan? Memang mereka ini diciptakan sama daripada api, tapi bangsa lain. Syaitan, tak ada syaitan baik. Iblis lagi dah tak ada orang baik. Jahat belaka. Mereka ni jahat belaka, tapi jin, jangan kita kata jin jahat. Jin ada jin baik. Ada jin baik, ada jin syurga ya. Jangan. Sebab itulah Allah Taala sebut ni. Ya dalam ayat ni kan. Tidak aku jadikan jin dan juga manusia kecuali untuk apa? Untuk beribadat kepada aku. Tetapi tuan-tuan sekalian, kenapa kita telah menggunakan peruntukan kita sebagai khalifah di muka bumi ini? Kita gunakan peruntukan untuk tujuan selain daripada Allah. Kita ni ada peruntukan. Bagaimana kita sebagai khalifah di muka bumi ini, Allah Ta'ala bagi kepada kita peruntukan. Apa dia peruntukan? Bukan pitih. Tapi sebenarnya betul lah. Harta. Allah Ta'ala bagi kepada kita peruntukan umur. Allah Ta'ala bagi kepada kita peruntukan harta. Allah Ta'ala bagi kepada kita peruntukan
Waktu atau zaman muda. Begitu juga Allah Ta'ala bagi peruntukan kepada kita sihat. Bila mana kita gunakan peruntukan ini selain daripada Allah, maka tuan-tuan sekalian, kita kena ingat bahawasanya kita akan bertanggungjawab di hadapan Allah Ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ni kita akan ditanya di hari yaumul idzin ni, di hari akhirat kelak. Banyak yang nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, yang kita nikmati, yang kita kecapi. Yang kata nikmat umur, yang kata nikmat harta, yang kata nikmat waktu muda, yang kata nikmat sihat. Ni Allah Ta'ala katanya. Ini peruntukan, tuan-tuan sekalian, peruntukan. Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kalau kita habiskan peruntukan ini untuk tujuan selain daripada Allah, kita jawab nanti. Sebab itulah saya pernah mengikuti satu bengkel, bengkel maqasid asy-syar'iyyah. Bila mana pembentang dia bentang, dia membentangkan ketah kerja dia tentang maqasid asy-syar'iyyah. Jadi bagaimana ada seorang peserta dia tanya, okey, dari sudut peruntukan, kami ada peruntukan 50,000 untuk biking lift. Peruntukan 50,000 untuk biking lift. Alhamdulillah. Bagaimana lift tak rosak? Staff dia jaga betul-betul lift. Lift tak rosak. Nak sampai hujung tahun ada 50,000. Boleh ke tidak kami nak gunakan peruntukan 50,000 sebab tak guna untuk bikin lift. Lift tak rosak, untuk dibuat, untuk dibina landscape. Kan? Nak buat landscape boleh ke tak? Tak boleh. Kenapa pula tak boleh? Sebab dia luluskan peruntukan itu tak apa. Untuk bikin lift. Mana boleh digunakan untuk buat landscape. Rupanya itu integriti keuangan. Kita ingat boleh dah kan. Sama juga dengan peruntukan tadilah. Kan? Baik, jadi tuan-tuan muslimin, para pendengar sekalian. Baik. Okey. Terus kita kepada muka surat 8, perihal takwa. Jadi tuan-tuan sekalian, takwa. Bila mana nak menceritakan tentang takwa, takwa ini membawa maksud takut. Takut kepada Allah. Takwa. Dan bagaimana takwa ini adalah menjadi rukun pada hari Jumaat kepada khatib apabila baca khutbah. Sekiranya khatib tertinggal untuk memberi wasiat dan juga pesanan kepada jemaah supaya bertakwa, maka tidak sah khutbah pada hari itu. Sebab apa? Sebab pesanan takwa itu adalah merupakan rukun. Kan? Rukun. Baik. Jadi pentingnya takwa ni. Sebab itulah tuan-tuan, kita nak masuk syurga pun sama juga. Kena ada sifat takwa dalam diri, baru boleh masuk syurga. Tak ada sifat takwa, maka payah dan juga susah untuk kita masuk ke syurga. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mana nak menceritakan tentang takwa ni, saya sukalah terlebih dahulu saya nak berkongsi dengan tuan-tuan para pendengar sekalian tentang kalimah takwa dari sudut huruf. Takwa mempunyai 4 huruf. Huruf ta, huruf qaf, huruf waw dan juga huruf ya. Ya yang tak ada titik, tu dia panggil ya ilat tu. Baik. Ta. Takwa ta. Mula-mula sekali. Apa maksud ta tu? Maksud ta-nya ialah taubat. Okey. Ta itu membawa maksud taubat. Takut kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak redha.
Sebab itulah saya ingat lagi pesanan daripada Syekh Nuruddin Banjari Al-Makki. Kita kena sebut nama Syekh kita. Kita kena kerjakan solat taubat tiap-tiap hari. Kena kerjakan solat sunat taubat tiap-tiap hari. Tak kira lah. Kecuali jangan lepas asal kan. Sebab apa? Kita mesti kerjakan solat sunat taubat. Taubat. Sebab kita ni tuan-tuan sekalian, bangun tidur sampai kita nak tutup pula mata tidur tuan-tuan sekalian, banyaknya dosa yang kita buat. Sama ada kita sedar ataupun kita tak sedar. Ustaz nak solat taubat macam mana? Sebab saya tak buat dosa pun. Kan? Bolehkah tidak kita bagi jaminan tuan-tuan sekalian, kita dalam sebulan dua ni kita tak buat dosa? Seminggu dua ni kita tak buat dosa? Kita kena ingat tuan-tuan sekalian. Ha. Kita kena ingat tuan-tuan sekalian. Kita ni walaupun 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun kita duduk semayang tuan-tuan sekalian, termasuk saya sendiri, tetapi kita masih lagi belum dapat nak meninggalkan apa nama tabiat kita ni, suka mengumpat. Kita ni suka duk mengata orang. Betul tak? Macam mana kita kata betul kalau kita bertaubat? Kita bertaubat, jangan pula kita menjadi istihza. Kita bertaubat. Lepas tu kita buat maksiat, kita bertaubat lagi, buat maksiat, bertaubat lagi, buat maksiat. Memang itu tugas kita. Tapi seolah-olah bagaimana ulama Islam ada menyebut, itu dia panggil apa? Istihza, memperolok-olok, mempermain-mainkan Allah. Janji nak kembali kepada Allah, bertaubat.